Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Apa khabar semua? Okey, malam ni awak nak bercakap mengenai satu isu yang tengah viral dan tengah panas di Malaysia sekarang. Di mana orang kata apa? Ada satu video dilakukan oleh seorang lelaki ni mengenai satu perkara di mana yang dia telah lakukan, dia berjaya lakukan, dan dia telah dia telah menyebabkan bangkitnya kemarahan ramai netizen dan rakyat Malaysia. Dia telah membangkitkan kemarahan ramai orang dengan video dia. Apa yang dia lakukan adalah dia mengatakan dia telah berjaya. Dia mengaku sendiri dalam video tu, dia telah berjaya memurtadkan seorang wanita beragama Islam. Dan dia berhujah mengenai agama dengan cara yang salah. Dia telah menyongsangkan pengajaran agama Islam. Sebenarnya dia bukan beragama Islam. Wanita yang dia berkahwin, iaitu isteri dia, pernah menganuti agama Islam, tetapi telah murtad, telah memasuki agama lain. Okey, itu hal peribadi hampa, hak hampa, suka hati hampa. Tapi pasal apa mamat ni dia nak kena berhujah pasal agama Islam yang dia sendiri tak tahu pasal agama Islam? Pasal apa dia nak kena bercakap? Yang tu yang abang nak tanya. Apa motif dia buat video ni? Sebenarnya apakah motif dia buat video sampai video ni tular viral satu Malaysia, sampai terlalu ramai sangat orang sedang mencari dia? Apakah motif utama dia? Nombor satu, dia nak kata dia hebat sebab dia telah berjaya memurtadkan seorang wanita beragama Islam. Dalam video tu dia mengaku dia hebat sebab dia telah memurtadkan seorang wanita. Dan dia kata wanita tu bangsa Melayu. Padahal bila keluar video-video seterusnya dan keluar gambar-gambar, diketahui bahawasanya wanita yang dia kahwini itu adalah warga Indonesia yang berasal daripada Indonesia dan sekarang menetap di Malaysia. Nombor satu, kita kena tahu, kalau dia bukan warga Malaysia, pasal apa nak kena mention dekat situ Melayu? Tak perlu kot. Kalau dia warga Indonesia, hang cakaplah dalam video tu dia warga Indonesia. Hang sedang memutar belitkan perkara-perkara yang penting dalam video tu sampai menyebabkan ramai orang buat report polis merata tempat. Dalam masa 2 hari ni, laporan polis dibuat ke atas dia di banyak negeri, di merata daerah dibuat. Dan ada pihak polis dan beberapa NGOs telah serbu ke rumah dia di Johor untuk nak tahu, nak tangkap dia. Tapi nasib dia baiklah, dia dah larikan diri dengan anak bini dia. Yang abang kesian adalah anak-anak dia, 2 orang anak dia yang menjadi mangsa keadaan akibat perbuatan bapa mereka. Apa motif dia nak buat video ni? Semata-mata nak tunjuk kehebatan dia dekat rakyat Malaysia. Kata dia dah berjaya. Dia dah berjaya membuat seseorang tu songsang ataupun keluar daripada agama. Yang tu kah? Muhammad Koridi, waalaikumsalam, selamat malam. Baik-baik, sihat. Yang apa peliknya, dia boleh bercakap, berhujah pasal agama Islam, padahal dia langsung tak tahu pasal agama Islam. Dia langsung tak tahu. Yang abang tahu, okey, dia beragama Hindu. Okey, abang nak cakap satu. Dalam negara Malaysia ni ada banyak etnik, banyak kaum, banyak agama. Berbilang kaum, berbilang agama. Semua orang hidup aman dan damai, tenteram, satu hati. Semua hidup seperti adik-beradik. Kalau kita tengok daripada zaman dulu sampai sekarang, semua bangsa, semua kaum, semua agama hidup satu hati seperti adik-beradik. Kalau ada apa-apa masalah, semua bangsa, semua agama turun memberi bantuan. Kalau ada apa-apa perayaan, semua bangsa dan semua agama turun merayakan bersama-sama. Kita boleh dikatakan satu hati di Malaysia. Kalau nak berbanding dengan negara luar yang mempunyai banyak etnik tapi tak ada kesatuan tu, tak bersatu hati. Dan muncul tiba-tiba manusia ni, mangkuk ayun ni, nak memecah belahkan kedamaian, keamanan dalam negara kita dengan bangkitkan sensitiviti keagamaan. Dia telah membangkitkan sensitiviti keagamaan. Kalau ikutkan sepatutnya dalam keadaan sekarang, rakyat ada dalam keadaan susah, keperitan dari segi pendapatan, kewangan dan ekonomi.
Apa manfaat Mangkuk Ayun ni nak bagi melalui video dia? Apa sebenarnya motif dia? Dia nak bagi manfaat apa? Kebaikan apa? Apa yang dia nak, orang kata apa, dia nak bagi? Apa kebaikan, apa manfaat dia nak bagi melalui video dia? Tak ada satu manfaat pun. Rasa macam bodoh sangat dia pergi buat video tu. Hang dah kahwin, hang dah murtadkan seorang warga Indonesia yang beragama Islam. Itu hak hang lah. Hang dah kahwin, dah ada 2 orang anak. Hang dah bahagia tak bahagia? Hang happy kan? Hang hidup je lah dengan wanita tersebut. Yang hang nak buat video, hang nak panggil ramai-ramai datang ambil nasihat hang, nak buat apa? Apa punya nasihat nak bagi tu? Bagus sangat ke benda yang hang duk ajar tu? Bagus sangat ke benda yang hang duk ajar rakyat Malaysia buat tu? Lain lah kalau hang buat video, hang ajak rakyat Malaysia, rakyat dekat luar negara sama-sama buat duit, jana pendapatan, maju daripada keadaan sekarang, daripada keadaan susah sekarang. Boleh kita kata hang bagi manfaat. Hang tak bagi manfaat langsung pada siapa-siapa pun. Pada diri hang pun hang tak bagi, pada rakyat pun hang tak bagi, pada negara pun hang tak bagi. Lepas tu hang buat video dalam keadaan COVID sekarang. Banyak tempat orang kata apa, orang mengalami PKP, PKPB dengan tak boleh nak rentas negeri dengan daerah semua, macam-macam jenis isu tu ada. Macam-macam perkara orang duk fikir, rakyat duk tengah fikir nak atasi, nak majukan diri. Hang keluarkan satu isu sensitif keagamaan. Perlukah hang buat benda ni masa sekarang? Sedangkan hang sendiri pun tak tahu lagi rezeki hang macam mana sekarang. Teruk kan dah melingkur dah, atau hang duk tengah bagui lagi kat tu pun tak tahu. Hang sendiri pun tak tahu hang punya cari makan macam mana. Hang buat video yang membangkitkan isu keagamaan, yang menyebabkan benda tu terlalu sensitif. Ya, abang tengok dia ni berasal dari Johor. Dan malam tadi, selepas pihak polis Johor serbu rumah dia dengan beberapa anggota kejiranan mereka, NGO semua pergi serbu, dia larikan diri. Kalau betul hang berdiri dengan perjuangan hang, dengan pendapat hang, dengan ideologi hang, pasal apa hang larikan diri? Kalau benda yang hang buat tu benar, betul-betul tak salah dari segi kata-kata hang, pasal apa hang larikan diri? Castello, waalaikumsalam. Pasal apa hang larikan diri? Sepatutnya hang kena berdiri tegak dengan pendirian hang, dengan apa yang hang lakukan. Itulah keberanian. Itulah orang kata lelaki sejati. Hang do nampak terang sangat, nampaknya lelaki palsu kot dia ni. Pasal apa hang larikan diri dengan anak bini hang? Hang takut? Kuatir lagi video tu pula hang buat dalam bahasa Tamil. Hang tak berani buat dalam bahasa Melayu. Pasal apa hang takut? Takut semua orang yang tahu bahasa Melayu ketahui apa yang hang cakap. Tapi nasihat hang tak baik lah. Sebab hang duk ingat ramai orang tak tahu bahasa Tamil. Hang duk ingat apa? Melayu-Melayu, ramai bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa-bangsa lain, agama lain semua tak tahu bahasa Tamil ke? Hang duk ada kat zaman mana? Daripada zaman, orang kata apa, zaman 70-an lagi, ramai orang berbangsa lain tahu bahasa bangsa lain. Masih dalam mimpi lagi kot. Mangkuk Ayun masih dalam gua lagi kot. Tinggal dalam gua kot. Anda ingat apa? Orang lain tak tahu bahasa lain ke? Ni zaman sekarang, abang beritahu, hampir dekat sekolah ambil sembang dengan budak sekolah, mereka tahu 5 bahasa lah mangkuk. Anda ingat anda ada kat zaman mana? Mereka siap boleh translate bagi kat hang, siap boleh baca lagi transkrip bahasa tersebut. Sampai sekarang abang pernah jumpa ramai yang berbangsa lain, yang tahu bahasa bangsa lain dan berbudi sopan santun, bukan macam hang. Hadirin yang buat video tu 5 purut 3 serangkai. Dia nampak macam tu lah. Kalau hang berani, hang sepatutnya kena berdiri time tu dekat depan rumah hang. Hang kena berdiri tegak dengan pendirian hang, bukan larikan diri. Bukan larikan diri. Tak mana keberanian hang. Lepas tu, keesokan hari ni buat satu video, kononnya minta maaf dekat semua orang. Kata, saya tak mengatakan perkara tersebut. Apa punya minta maaf? Tiba-tiba Hando kata Hando pusing kau sini, saya pusing kau situ. Lepas tu bini dia pula buat satu video. Kononnya laki dia tak cakap pasal benda ni, dia cakap pasal dekat Indonesia. Kepala otak hampa 2 ekor. Kepala otak hampa 2 ekor. Hampa betul hampa apa? Masuk ayak ke? Sumbai ke? Hampa kena apa-apa benda ke? Tak betul ke? 2-3 hari ni. Ni lah nak buat marah ni. Abang minta hampa viralkan benda ni supaya lelaki ni dicekup, ditangkap secepat yang mungkin. Sebab benda ni memang cukup sensitif. Bukan kata dalam negara ni saja. Dia telah menarik beberapa negara lagi termasuk dalam video dia.
Nazamiza, Waalaikumsalam bro. Rakyat tak maafkan, termasuk aku juga. Hukum murtad dalam Islam bunuh. Okey, mana cakap satu benda. Dah bagikan sensitiviti agama. Lepas tu hang buat video minta maaf. Lepas tu hang larikan diri lagi. Hang tak mau nak bersemuka dengan masalah yang hang telah hang create sendiri. Hang sebenarnya dah buat konten YouTube, konten video ni mana nak buat apa? Nak buang untuk dekat tong sampah ke? Konten hang macam sampah. Macam sampah. Hang duk cakap orang beragama Islam menyembah Kaabah. Hang tahu ke kami sembah Kaabah kata? Hang duk kata apa? Kami duk sembah Sivalingam. Hang tahu ke Sivalingam tu apa? Kaabah tu apa? Hang tak tahu nak bezakan ke? Bentuk sama ke? Dekat mata hang nampak dua-dua tu bentuk sama ke? Hang tahu ke arah kiblat tu apa dia? Hang tak tahu arah kiblat, hang jangan bercakap. Hang tak tahu pasal satu agama, pasal satu kaum, hang jangan bercakap. Hang cakap pasal Tuhan, hang cakap pasal Rasul, hang cakap pasal Nabi. Hang siapa nak cakap? Hang bukan beragama Islam, maka hang jangan berani nak bercakap pasal agama tu. Kalau hang nak bercakap, hang cakap pasal agama hang sudah. Kalau kita tak tahu satu benda, lebih baik kita diam. Jangan menyakiti hati orang dengan membangkitkan kemarahan orang. Itulah orang kata, Azmi abang tu bukan mangkuk ayun tu, mangkuk pecah. Mampu bigat dia lah. Sekarang memang ramai duk tengah marah ke dia. Sekarang ramai dah cam muka hang. Hang seronok sekarang sebab ramai dah cam muka hang. Dan hari ni abang tengok dalam berita pun dah keluar kenyataan dia telah ramai orang buat laporan, maka dia akan disiasat di bawah beberapa akta hasutan nombor 1. Akta hasutan sebab dia telah menghasut ramai rakyat Malaysia untuk membuat perkara-perkara yang tidak elok. Dia telah disabit di bawah akta hasutan. Benda ni cukup. Kalau dulu kita tengok, kalau akta hasutan ni akan kena ISA, iaitu Internal Security Act. Kalau zaman dulu hang buka mulut, hang cakap benda ni dah lama, hang dah kena cekut, dah kena angkat masuk ke dalam dah. Nasib baik hang lah sekarang tak ada ISA, Internal Security Act. Benda-benda ni semua jangan duk main. Babak agama jangan duk cakap. Siapa pun jangan duk cakap. Hampa tak tahu pasal agama tu, hampa jangan buka mulut. Sebab hampa bukan orang yang menganuti agama tersebut, maka hampa tak tahu selok-belok agama tersebut. Jangan buka mulut, jangan berhujah. Jangan berhujah langsung sebab hampa tak layak nak berhujah. Mamat ni kira dah buat salah dari segi akta hasutan, di mana dia telah membuat apa-apa persediaan untuk melakukan berkomplot dengan mana-mana orang untuk menghasut. Dia telah mencenderung untuk menghasut. Jadi di bawah Section 41 Akta Hasutan 1948, dia telah orang kata apa, video ni telah disiasat oleh pihak USJT Bukit Aman. Tunggu masa lah brother, tunggu masa. Hang buka mulut, masa yang tak betul, tempat yang tak betul, dengan cara yang tak betul. Tunggu, standby lah hang. Lepas tu dia telah disabit di bawah Section 298 Kanun Keseksaan kerana menyebut perkataan-perkataan yang dengan sengaja berkait hendak melukakan perasaan agama lain. Dua sabitan ni pun kalau dah disabit bersalah memang biar melungai pungkok hang lah. Melungai pungkok hang. Nombor 3, Section 505C Kanun Keseksaan, membuat, menerbitkan atau mengedarkan apa-apa kenyataan, kabar angin atau berita dengan niat hendak mengapi-apikan. Jadi video hang buat ni telah mengapi-apikan kemarahan rakyat. Tak kisah agama Islam ke, agama Hindu ke, Buddhism ke, Kristian ke, apa jua agama pun, hang tak boleh nak pertikaikan agama sesiapa. Melainkan hang pertikaikan diri hang, betul-betul hang beragama dan betul-betul hang ikut tak ajaran agama yang hang anuti. Itu saja hang kena bercakap. Selain daripada tu tak payah cakap. Kalau isteri hang dulu beragama Islam, dia sendiri pun dah tak layak dah nak bercakap pasal agama Islam sekarang, sebab dia dah keluar daripada agama tersebut. Jadi dia sendiri pun tak mempunyai hak untuk bercakap agama Islam. Siapa hang untuk bercakap? Hang siapa? Sampai hang nak beranikan diri, hang nak tunjuk kehebatan hang hero. Hero yang menyelamatkan agama kononnya lah. Kawan,
kita pun ada kawan yang berbangsa India, beragama Hindu. Ramai. Semua mempunyai hati yang murni, suci. Bukan trik macam hang. Hang betul-betul perangai busu. Orang kata apa, dalam keadaan sekarang hang membangkitkan satu perkara yang tidak patutnya dibangkitkan dalam keadaan sekarang. Sebab benda ni sepatutnya tidak perlu dihujau oleh hang sendiri. Pasal apa masa hang duduk kat Indonesia dulu, hang kahwin dengan bini hang tak buka mulut pasal benda ni. Pasal apa mai dekat sini bawa hang berani nak buka mulut? Sebab hang takut nanti kena angkat pergi masuk dalam hutan mana-mana dengan orang dekat sana ke? Anda berani mai berujar dekat sini. Pi lah berujar dekat sana. Sebab hang kahwin dengan warga sana, sepatutnya hang kena berujar dekat sana apa. Lepas tu, hang tarik dekat Indonesia boleh macam ni, dekat Singapura boleh macam ni, dekat India boleh macam ni, macam tu lah yang tu. Lepas tu hang tarik negara Arab Saudi lagi. Hang tahu apa undang-undang Arab Saudi? Weh mangko, hang tahu ke undang-undang Arab Saudi? Hang tahu ke mereka ikut undang-undang apa? Anda ingat commercial law ke? Ataupun British law ke dekat sana? Anda ingat apa? Hang tahu ke undang-undang dekat Singapura, dekat Indonesia, dekat India macam mana? Hang tahu ke semua undang-undang ni? Hang tak tahu pasal mana-mana akta dekat negara tersebut. Hang tarik negara tu sekali masuk, ikut senang mulut hang je hang tarik masuk. Hang siapa nak tarik semua negara ni? Hang siapa? Dan nombor 4, Section 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998, SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Jadi sabit untuk akta-akta ni, 4 akta. Lungai pungkuk hang lepas ni. Hang tunggulah, standby lah sekarang. Ramai orang duk cari hang. Bukan sahaja pihak polis, netizen pun duk cari hang. Dan benda yang abang nak minta kali ni adalah secepat yang mungkin Mangkuk Ayun ni dicekup dan disabit dan diberi hukuman yang setimpalnya, sebab dia telah membangkitkan satu isu yang menghasut ramai orang. Kawan, kita tahu dalam Malaysia ni berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang agama. Tapi semua bersatu hati. Tak pernah nak hujau pasal agama orang lain pun. Tak pernah nak condemn agama orang lain. Tak pernah nak hina agama orang lain. Semua sentiasa kata, agamamu adalah kepercayaanmu. Agamaku adalah kepercayaan aku. Jadi, kau ikut apa yang kau percaya, aku ikut apa yang aku percaya. Faham? Faham ayat tu? Kau ikut apa yang kau percaya, aku ikut apa yang aku percaya. Kita adalah adik-beradik seangkatan. Rakyat Malaysia. Satu hati untuk majukan hidup kita. Itulah semua orang sampai hari ni duk berdiri bersatu. Kalau hampir tengoklah merata tempat pun. Macam-macam anak muda bangsa duduk sekali, boleh duduk kopi, boleh duduk lepak. Hang ni perosak bangsa, perosak agama, perosak negara. Hang bercakap tanpa tahu fakta, teori, apa pun tak tahu pasal mana-mana agama. Hang bercakap. Dan abang sendiri pun rasa dia ni tak tahu pasal mana-mana agama pun. Dia mula ikut suka hati dia, ya, ikut dan mulut dia boleh berak macam mana, dia bercakap macam-macam. Yang sekarang hang patut kena rasa malu tu, sebab hang buat video ni, hang seorang buat video, anak-anak hang jadi mangsa keadaan, terpaksa bawa lari ke sana, lari ke sini. Kesian kat mereka. Hang tak pernah fikir pasal anak-anak hang. Nombor 2, bapa hang, kakak hang menjadi mangsa memalukan, yang telah menjadi malu kerana perbuatan hang sendiri. Hang tak pernah fikir ke benda ni? Hang tak pernah fikir ke benda ni? Hang tak pernah rasa ke macam mana orang kata apa, hati perasaan bapa, kakak, adik-beradik hang yang mengalami situasi kerana hang mereka rasa malu, kerana hang ramai orang bertanya dekat mereka pasal hang punya perangai, hang punya kebodohan. Benda ni kalau hang buat video hari ni, hang minta maaf pun tak ada guna, tak ada ruang untuk nak memberi maaf untuk hang. Boleh maafkan kalau hang datang serah diri pada pihak berkuasa, pihak PDRM, dan hang berdiri dengan pendirian hang, maka biar tindakan mengambil pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap hang, maka boleh dimaafkan. Sebab hang berani, okey tak apa, kita maafkan. Kalau hang kecut, hang jenis kecut, larikan diri, maka tak ada lah. Sorry, bye-bye. Siapa-siapa jumpa, okey, pihak hari ni abang tengok Bluetooth TV3 pun bagi tahu, kalau sesiapa tahu info-info mengenai lelaki ni, sila inform pada pihak polis yang berdekatan.
jangan mengambil tindakan terhadap lelaki ni, sebab kita tiada hak untuk menghukum walau apa jua perkara yang dia lakukan. Kita jangan mengambil tindakan yang tegas terhadap dia. Jangan kita mengambil undang-undang dekat tangan kita. Okey? Sebaiknya adalah kita serahkan pada pihak berkuasa. Kalau dapat apa-apa informasi dia, gambar dia tengah viral sekarang dekat media sosial, nampak dia, bini dia, tolong inform pada pihak berkuasa. Jangan terus pergi ambil tindakan. Memang dia telah menyebabkan kemarahan ramai orang, memang abang faham. Kita faham dia telah membangkitkan kemarahan ramai orang. Memang betul. Tapi lepas tu dia minta maaf untuk nak orang kata apa, nak redakan keadaan, sebab dia dah takut dah, dia dah gentar, dia dah takut sebab ramai orang mula mencari dia. Dia takut, dia tak boleh nak survive dalam Malaysia dah. Dia pergi mana pun memang silap-silap dia akan bertembung dengan dinding, sebab ramai orang mencari dia. Bukan saja pihak polis, ramai netizen, rakyat Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan agama mencari dia, sebab perkara yang dia sebut tu adalah salah. Semua bangsa lain, agama lain, kaum lain pun tahu apa yang dia sebut tu adalah salah. Semua orang sokong, semua orang kata kata-kata dia adalah salah. Dia sepatutnya tidak boleh berkata begitu. Kalau dia dah hidup dalam keadaan macam tu, hidup macam tu sudah. Han tak perlu nak sebut pun benda-benda tu pun. Han tak payahlah nak kata han duk tengah nak menolong orang. Tak ada apa. Han tahu tak berapa orang rakyat Malaysia yang duk tengah susah, tambah-tambah dalam kejiranan hang sendiri. Hampir bagi bantuan kah? Hampir bagi khidmat nasihat kah? Hampir hulurkan apa-apa bantuan kah? Han tak payah nak bagi tangan, han bagi jari tau untuk mereka bangun. Yang tu pun han tak buat. Lepas tu han nak kata han nak bagi khidmat nasihat pasal agama. Kepala otak. Rakyat tu ada dalam keadaan susah pun han tak bagi tangan. Jiran han tu ada dalam keadaan susah pun han tak ambil tahu. Lepas tu han tu kata hang nak bagi khidmat nasihat untuk agama, main nak kena bagi hang cepuk satu. Orang macam ni tak guna langsung, tak bagi manfaat pada negara pun, tak bagi manfaat pada siapa pun. Azmi bang dia tak berani nak tunjuk muka dah. Memang betul. Dia sekarang dia duduk tengah bersembunyi. Selama berapa tahun nak sembunyi? Berapa banyak tempat nak lari dengan anak bini han? Berapa banyak kawasan nak lari? Berapa banyak negeri han nak rentas? Berapa banyak tempat nak lari? Tempat mana lagi nak sembunyi? Satu hari memang akan keluar. Masa hang keluar tunjuk muka tu standby. Kita tak tahu apa keadaan nanti. Sebab apa? Sebab ramai orang kenal hang. Hang dah famous satu Malaysia sekarang. Apa yang hang nak, niat hang nak famous satu Malaysia, hang dah famous satu Malaysia. Orang dah kenal dah siapa hang. Orang dah tahu latar belakang hang. Orang dah tahu siapa bini hang, anak hang. Semua gambar hang daripada viralkan. Sebab hang salah masuk kan kepala hang. Hang tak bagi salam, hang tak bagi apa-apa ucapan, hang tak ketuk pintu apa mah, masuk menyuluk macam tu ya. Hang sembang derai. Standby lah. Tak tahu sampai sekarang sabit ke atas hang adalah 4 akta ni. Lepas ni tunggulah, tak tahu lagi berapa banyak laporan akan dibuat ke atas hang lagi. Ina Serina mau bagi penyapu ke dia. Tak apa, kita jangan hukum dia, Kita serahkan pada pihak berkuasa dan kita minta pihak berkuasa cepat-cepat cekup mangkuk ayun ni, cepat-cepat tangkap mangkuk ayun ni dan sabit di muka pengadilan, dan biar dia mendapat orang kata apa? Hukuman yang setimpalnya. Dan kita minta pihak kehakiman memberi hukuman yang setimpalnya kepada orang manusia macam ni, kepada lelaki ni, supaya benda ni jadi satu pengajaran. Tak ada siapa pun yang akan bercakap membangkitkan sensitiviti keagamaan dalam negara ni. Biar tegas hukuman tu. Biar dia rasa, bila dia rasa baru dia tahu salah dan silap dia. Kita bercakap demi kebenaran. Benda benar kita tegak, kita berdiri. Orang yang bercakap benar takkan lari macam dia ni. Kalau lari tu kita faham lah apa makna dia. Kalau hang nak lari, hang larilah pergi masuk negara Indonesia. Tapi abang minta juga, kalau dekat sini ada beberapa embassy, duta-duta negara Singapura, Indonesia,
India dan Arab Saudi. Sekiranya anda dapati lelaki ni masuk ke negara anda, ban dia daripada masuk ke negara hampa. Sebab dia dengan sengajanya menarik nama negara hampa. Dia telah mencanang-canang memburuk-burukkan nama negara hampa. Dia tak tahu undang-undang keagamaan dekat negara hampa. Dia ikut suka hati dia, ya, ikut flow dia, ya, dia main pakai lepas. Singapura lah, Indonesia lah, India lah, Arab Saudi. Abang minta kedutaan negara ni tolong ban lelaki ni daripada masuk ke negara hampa. Pastikan lelaki ni kalau masuk negara hampa, dia dicekup, ditangkap secepat yang mungkin. Biar merasa buang kali ni. Biar merasa. Antau tak berapa ramai orang yang sama bangsa dengan hang, perangai elok, bagus, cukup rapat, cukup erat macam adik-beradik, sentiasa tolong orang. Hang apa ni yang duk sembang benda merapung merepek? Hang kalau dah bahagia dengan bini hang, dah seronok, dah enjoy, dah hidup macam tu sudah lah. Yang hampi buat video mangkuk ayam macam ni pasal apa? Siapa suruh hang buat? Apa motif hang buat? Hang nak bagi khidmat nasihat dengan apa? Khidmat nasihat untuk nak rosakkan agama orang, rosakkan bangsa orang, rosakkan rakyat negara. Apa gunanya hang bagi khidmat nasihat untuk nak rosakkan orang? Lain lah kalau hang bagi khidmat nasihat untuk dia berjaya, dia maju, dia boleh buat perniagaan ke, dia berjaya dalam hidup dia ke. Itu lagi bagus. Itulah benda yang orang duk cari. Bukannya orang duk cari perangai macam hang, benda-benda macam hang duk buat. Orang dalam keadaan sekarang duk mencari seseorang boleh bagi jari, paling kurang pun bagi jari untuk naik bersama. Naik bersama, maju ke hadapan, bukannya dengan merosakkan agama, bangsa, negara ni. Tarik negara-negara luar mau masuk dalam untuk apa? Untuk dapat perhatian daripada negara luar. Ingat apa? Dia panti bagi kaan kerakyatan ke? Ingat dia panti bagi kaan kewarganegaraan ke dekat negara tersebut? Semang sana boleh dapat PR, sini boleh dapat PR. Antau kan nak dapat PR tu berapa tahun? Antaukah dia punya rules and regulation, dia punya undang-undang tu apa? Ando main pakai sema ikut suka hati hang saja. Ando buat macam hang palatau, hang pandai sangat. Tunggulah. Sekarang ramai duk mencari hang. Nasihat abang satu saja pada ramai orang. Kalau kita tak tahu satu perkara, jangan bercakap. Sebab benda tu bukan saja akan mengguris hati orang, tapi benda tu akan menyebabkan ramai orang lagi marah. Akan bangkit dengan kemarahan. Kita tak mahu rakyat kita bangkit dengan kemarahan. Kita nak rakyat kita maju dengan kemakmuran. Dari segi kewangan, dari segi pendapatan, dari segi ekonomi, maju dari segi pendidikan, maju dari segi segala perkara. Bukannya maju dalam keadaan benda-benda rosak macam ni. J. Rafael, ya betul. Kalau Denny mangkuk ni dia pergi tolong orang miskin, dia cakap sepatah dua pasal benda tu pun abang boleh terima lagi. Ramai rakyat boleh terima lagi. Jangan kata orang miskin lah. Jiran sebelah rumah pun belum tentu lagi dia bagi makan. Belum tentu lagi dia suapkan makan. Belum tentu dia hantar api satu pinggan makanan pun. Jadi apa lagi dia nak cerita? Kalau kejiranan dia sendiri pun dia tak jaga, tak payah nak cerita lah pasal orang miskin, rakyat Malaysia dia nak tolong. Korang dia nasihat. Kalau nak tahu pasal benda ni, macam mana nak buat benda ni, nak bagi sukses berjaya macam dia, datang cari dia. Dia nak bagi khidmat kepala otak ang. Nak bagi khidmat nasihat. Khidmat nasihat apa? Nak bagi orang sebelah rumah hang sendiri pun tak ambil tahu. Nak bagi khidmat nasihat kat orang. Mai. Sekarang rakyat Malaysia nak bagi khidmat nasihat kat hang. Khidmat nasihat untuk hang adalah jangan berani bercakap pasal isu agama dan kaum di Malaysia. Sebab kita semua hidup bersatu hati. Satu bangsa Malaysia saja. Semua hidup sebagai rakyat Malaysia saja. Kita tak hidup sebagai orang lain. Dalam keadaan sekarang kita kena bersatu hati sebagai rakyat Malaysia saja. Jadi jangan naikkan kemarahan rakyat. Jangan bercakap bab-bab sensitiviti rakyat ni. Kalau boleh nak bagi manfaat, buat video yang bagi manfaat pada rakyat. Apa bantuan rakyat boleh dapat? Di mana bantuan yang rakyat boleh dapat? Melalui saluran mana bantuan boleh dapat? Apa perkara-perkara baik untuk pendidikan? Apa perkara yang boleh memajukan negara? Cakap pasal benda ni. Yang ni lah orang nak dengar. Cakap pasal benda tak tentu halal, memanglah orang marah. Lepas itu Hamai keluar dalam video keesokan hari yang minta maaf. Saya minta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Anda ingat apa? Hari ni yang bagi orang marah, esok semua akan maafkan hang ke? Kalau adik-beradik sepupu sepapak hang sendiri pun hari ni yang bagi marah, esok dia pun maafkan hang ke dengan senang.
Hang fikir kalau adik-beradik sepupu sepapak hang sendiri pun akan mengambil masa nak maafkan hang, apatah lagi orang lain yang tak mengenali hang. Mina Tawil, abang tak tahu nama dia sebab nama dia abang tak pasti, dalam video tu tak ada nama dia. Cuma yang abang tahu dia tengah viral dekat merata tempat. Facebook dah viral, YouTube viral, WhatsApp group, banyak WhatsApp group dia masuk video-video dia. Jadi memang abang dah nampak dia tengah makin famous, dia terkenal di Malaysia. Dia dah jadi antara orang kata apa, orang yang telah terkenal di Malaysia dengan perwatakan dia, dengan sikap dia, dengan gaya cakap dia. Baguslah, anda famous dah. Bila anda famous, anda jadi takut dah, larikan diri. Baguslah. Kalau hang betul-betul berani, hang betul-betul hang berdiri dengan pendirian, dengan ideologi yang hang bawa, hang kena berdiri, bukan larikan diri. Hang kena faham, orang yang betul-betul membawa perjuangan tu dia berdiri, bukannya larikan diri. Tak kisahlah hang perjuangkan apa benda yang baik untuk rakyat ke, agama ke, bangsa ke, kaum, apa jua benda pun hang kalau perjuangkan, berdiri dengan berani. Jangan duk kecut. Jangan duk buat perangai kecut. Kalau hang takat hang sembang saja tak ada guna. Dia nampak terang memang hang sembang sajalah sebab hang buat video, lepas tu hang larikan diri, lepas tu semua orang dia tengah chasing hang buat video lagi situ untuk nak redahkan kemarahan orang. Benda ni tak akan reda dengan senang, wahai kawan. Benda ni tak akan reda dengan senang sebab hang sepatutnya tidak boleh bercakap benda tu. Kalau hang nak bercakap pasal benda lain, orang boleh terima. Kalau kata hang nak kata sistem apa-apa ke, benda lain ke pun mungkin perkara tu orang boleh berfikir secara logik. Tapi bab agama, hang tak tahu langsung. Hang tak tahu pasal agama hang tak tahu pasal agama orang, hang tak tahu apa pun pasal agama, mana-mana agama. Jadi lebih baik diamkan diri kalau tak tahu bab agama. Sebab hang tak tahu apa pun pasal mana-mana agama pun. Abang tengok video tu, hang sembang saja kata hang agama ni, tapi belum tentu lagi hang tahu bab-bab agama hang sendiri pun. Sebab setakat kalau nak tengok diri hang nampak macam bagus, baik, tapi kalau mulut hang tu busuk, tak kisahlah agama mana pun tak ajar untuk membusukkan agama lain atau memburukkan orang lain. Benda ni hang kena pegang pertama sekali. Tak ada agama mana pun dalam dunia ni, dia ada berjuta agama. Agama mana pun tak ajar untuk memburukkan agama lain, menjatuhkan agama lain, menghina agama lain. Jadi hang memang salah. Dari segi isu keagamaan, hang memang tak layak nak bercakap pasal mana-mana agama pun. Jadi yang terbaiknya adalah, nombor satu, nasihat abang, hang serah diri pada pihak berkuasa, biar mereka mengambil tindakan. Hang duk larikan diri ni akan menyebabkan keadaan hang lebih teruk saja. Sebab benda ni hang dah bangkitkan kemarahan ramai orang. Jangan ingat kemarahan yang hang bangkitkan ni akan reda dengan cepat. Sebab isu ni terlalu sensitif bagi ramai orang. Perkara yang tidak patut dicakap oleh sesiapa pun. Hang telah membangkitkan satu perkara yang tidak sepatutnya. Mungkin hang buat sebab untuk nak dapat publicity. Mungkin selama ni tak ada siapa pandang hang. Mungkin produk hang tak jalan sebab tak ada orang tengok. Ada banyak cara. Dirty style banyak cara tu. Ada yang boleh buat. Ramai tu buat. Hang boleh buat dirty style tu. Pasal apa nak guna agama? Pasal apa nak kena cerca satu agama? Hang menyamakan satu agama dengan agama lain, padahal tak ada kena mengenal langsung pun kedua-dua agama tu. Pasal apa nak kena bercakap benda tu? Yang ni lah yang telah menaikkan kemarahan ramai orang. Jangan duk kata kawan-kawan hang sendiri pun mungkin ada yang tak suka bercakap. Sebab benda tu langsung tak ada kena mengena dengan diri hang. Dan lagi satu yang abang nak beritahu, bagi isteri dia warga Indonesia tu, tak payahlah nak backup suami you. Dia tak payah nak backup suami you, kata dia telah bercakap benda lain, orang faham benda lain. Sebab video tu telah ditranslate dengan sepenuhnya oleh orang yang pakar dalam bahasa Tamil. Jadi tak payah nak pusing cerita, tak payah nak orang kata apa U-turn tak payah. Bukan kata siapa tak faham video tu, bukan siapa tak faham bahasa Tamil ni, ramai orang faham. Jadi tak payah nak tukar cerita kata benda tu bukan yang ni, dia cakap pasal dekat Indonesia.
Nak cakap pasal dekat Indonesia, pergi cakap dekat negara Indonesia. Jangan cakap dekat Malaysia. Kalau nak cakap pasal negara lain, pergi dekat negara mereka, cakap dekat negara sana. Bukan duduk dekat negara Malaysia, cakap pasal negara tu. Melainkan kalau nak berhujah pasal satu-satu sistem atau apa-apa pentadbiran pasal negara tersebut, ambil ilmu terlebih dahulu sebelum nak hujah pasal benda tu. Jangan duk ikut suka hati nak hujah. Tak tahu undang-undang dekat mana-mana negara, ikut suka hati yang main pakai cakap negara tu bagi kebenaran, negara ni bagi kebenaran. Hantau kan negara tu bagi kebenaran tak? Hantau ke sistem perundangan dekat negara tu? Tak tahu sistem perundangan dekat negara tu, diam. Kononnya kata, kalau hampa nak bercinta dengan orang Arab Saudi pun boleh convertkan dia. Siapa aja kan orang Arab Saudi akan convert? Pernah convertkan orang Arab Saudi ke? Ada bukti ke? Duk sembang. Entah ke undang-undang dekat negara tu macam mana? Entah undang-undang dekat UAE, dekat Arab Saudi, dekat negara-negara Arab. Entah ke apa-apa undang-undang dekat negara tersebut? Tak tahu. Tak tahu, jangan cakap. Tak payah nak cakap. Sekarang duk tengah main twist pula. Panggil bini suruh twist cerita, twist plot. Tak payah nak twist. Semua orang ada bahan bukti tu, video hang tu dah viral dah satu Malaysia. Tak payah nak twist. Nasihat abang satu saja kat hang. Lepas ni kami tak mau tengok hang buat video berkenaan isu agama, kaum, bangsa, etnik dekat Malaysia. Pastikan hang tak beranikan diri hang buat balik. Kalau hang nak buat lagi juga, lepas ni tindakan terhadap hang akan menjadi lebih drastik. Kami akan buat laporan lebih banyak. Kami akan buat laporan polis lebih banyak. Biar seumur hidup hang tak berani nak buat video nanti. Anak sangat ambil. Sebab laporan terhadap hang bukan 1-2 sekarang laporan polis. Merata tempat masih lagi dibuat laporan lagi. Sampai hari ni masih lagi. Sampai malam ni masih lagi dibuat laporan terhadap hang. Jadi hang tunggulah, standby lagi berapa hari hang nak dapat laporan tu. Memang sakit pungkok lepas ni. Nak pergi tengok satu-satu laporan. Nak check tengok satu-satu laporan mu anda sakit pungkok dah. Mesti anda kena dah BP ke. Silap-silap anda memang dah ting-tong dah. Sembang serupa orang sumbat masuk ayah. Hang kena benda-benda yang tak tentu halal ke malam tu. Dengan video minta maaf ni, benda ni tak akan meredakan keadaan. Datang berdepan dengan masalah yang telah hang timbulkan pada beberapa hari yang lepas. Datang direct dekat balai polis yang berdekatan. Hang berhadapan dengan masalah yang telah hang timbulkan. Hang cakap benda yang benar kan? Asal hang cakap benda benar kan? Hang datang berdepan. Tak payah duk nak larikan diri. Main tu mau orang jenis kecut telur buat. Hang kata hang laki kan? Tunjuk kelakian hang. Jangan duk buat perangai jenis berselindung di sebalik di sebalik. Jangan bagi keluar ke perkataan tu. Okeylah. Abang harap sedikit sebanyak boleh share benda ni, sebab memang abang tengok dalam 2 hari ni terlalu viral pasal benda ni. Dan abang ada satu perkataan yang abang nak sampaikan. Memang dulu kita pernah dengar pada jam 10 malam, dalam berita jam 10 malam. Anda tidak perlu berhasrat menjadi wira, kerana wira dilahirkan dari semangat, bukan dari mimpi. Abang rasa laki ni daripada mimpi. Jadi nak tunjuk kewiraan, bangkit dengan semangat, bukan bangkit dari mimpi. Okey? Abang harap abang fikir-fikirkan, renung-renungkan perkara ni. Kita jumpa lagi esok hari dengan isu yang lebih hangat, lebih viral di Malaysia. Kita jumpa lagi. See you guys. Assalamualaikum.